Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada semua murid-murid tahun 3. Hari ini kita akan mempelajari subjek Bahasa Melayu tahun 3 Sekolah Kebangsaan. Di bawah tema 5 iaitu Kebudayaan, Kesenian dan Estetika. Unit 15, Indahnya Seni dan Budaya Kita. Kita akan membuat ulang kaji sedikit tentang unit 15 ini. Sebarang soalan ataupun pertanyaan yang awak tidak faham, boleh komen di bawah ini. Kita pergi satu-satu. Ya. Muka surat 15. Murid-murid boleh buka muka surat 15. Aktiviti 1. Berikan penjelasan secara bertata susila, kemudian lakonkan. Di bawah tajuk perhiasan diri tradisional. Anda boleh buka buku aktiviti anda untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas tentang gambar-gambar ni. Pertama sekali menunjukkan anting-anting. Anting-anting dipakai pada bahagian telinga. Kemudian dokoh dipakai sebagai ganti. Kalau dulu rantai lah dokoh ni. Tapi dia lagi berat. Dia ada anak-anaknya. Kemudian pending. Pending ni pada tali pinggang. Dilekatkan pada tali pinggang. Kemudian cucuk sanggul yang dihias kepada rambut dekat kepala hujung. Gelang tangan. Pada pergelangan tangan. Kita tengok dialog ni. Nanti awak boleh lakonkan bersama ahli keluarga pun boleh. Pertama, nenek. Alia, mari nenek tunjukkan alat-alat hiasan tradisional nenek yang masih tersimpan elok. Cantiknya. Cantiknya alat-alat hiasan ini, nenek. Ini adalah contoh jawapan yang awak boleh gunakan. Kemudian nenek, ya Alia, kebanyakan hiasan tradisional ini diperbuat daripada emas, perak dan tembaga. Alia pula bercakap. Jika diperbuat daripada emas, pasti harganya lebih mahal. Kemudian yang tunjuk gambar ni. Ini pending. Tahukah Alia pending dipakai di bahagian mana? Alia jawab apa? Pending dipakai seperti kita memakai tali pinggang. Nombor. Ni pula. Ya Alia. Kemudian Alia cakap, ini mesti cucuk sanggul. Mana cucuk sanggul? Ni. Dia tunjuk kat sini. Ini mesti cucuk sanggul. Cucuk sanggul dipakai sebagai hiasan pada rambut. Kemudian bawah pula nenek. Ini pula namanya dokoh. Dokoh ni. Dokoh ini seperti rantai. Kemudian untuk nampak lebih bergaya, nenek juga memakai anting-anting dan gelang tangan. Gelang tangan ini cantik dipakai di kedua-dua belah tangan. Betul Alia, kata nenek. Alia. Anting-anting pula dipakai sebagai hiasan di telinga. Nenek, bijak cucu nenek. Nombor 8. Terima kasih nenek. Bila awak tulis nanti, awak tak perlu tulis nombor ni. Tak perlu tulis nombor ni. Nombor ni tak perlu. Jangan ditulis pula. Ini cikgu nak memudahkan awak supaya awak boleh kenal pasti dekat mana perlu diletakkan. Kemudian kita pergi kepada muka surat 16. Muka surat 16 ni, aktiviti 1. B. Berikan penjelasan secara bertata susila. Maksudnya awak kena bercakap dengan orang lain dengan bahasa yang sopan, tingkah laku yang sopan, keluar ayat yang sopan lah, susunan ayat awak.
Bukan hoi, bukan cakapnya sopan, okey? Sopan dan tertib. Okey? Tajuk dia ialah kuda-kuda dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan asas dalam pencak silat. Kuda-kuda ialah pergerakan menapakkan kaki sebagai persediaan untuk menangkis serangan lawan. Pergerakan ini mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan ketika berada dalam kedudukan bertahan. Okey, langkah-langkah dia. Pertama, siap sedia. Okey, kuda-kuda samping, tangan dekat tepi. Kemudian, kuda-kuda depan di depan. Okey? Okey, kuda-kuda silang. Lepas tu kuda-kuda belakang. Okey, ini semua yang kalau ada yang belajar pencak silat, ini kita panggil kuda-kuda. Okey? Kemudian kita pergi kepada dialog dekat bawah ni. Okey? Cikgu bacakan ya. Okey, saya baru mempelajari pergerakan kuda-kuda dalam pencak silat. Kemudian kawan ni tanya, boleh saya tahu apakah pergerakan kuda-kuda itu? Boleh. Kuda-kuda ialah gerakan asas dalam pencak silat. Okey, kemudian kawan ni tanya, apakah jenis-jenis pergerakan kuda-kuda yang telah kamu pelajari, Imran? Okey, kita ambil balik jawapan ni. Ini kuda-kuda ni. Ini jawapan dia. Semua ada dekat teks saja, okey? Saya mempelajari 5 jenis gerakan kuda, iaitu gerakan siap sedia, kuda-kuda samping, kuda-kuda depan, kuda-kuda silang dan kuda-kuda belakang. Okey, dia ambil dekat sini je. Dia tak ada ambil kat luar, dia ambil kat situ je. Okey. Kemudian, mengapakah pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat? Kita tanya, kenapa penting? Pergerakan kuda-kuda ini penting dalam pencak silat untuk persiapan menyerang lawan sekaligus mengekalkan posisi agar tidak mudah dijatuhkan. Okey, awak boleh rujuk dekat sini. Dia ambil semula je dalam petikan. Okey. Kemudian, mengapakah kamu belajar silat, Imran? Saya belajar silat untuk mempertahankan diri. Okey. Mempertahankan diri. Okey, lepas tu dia cakap, tahniah Imran. Imran pun jawab apa? Terima kasih. Okey, ini muka surat 16. Okey. Kemudian kita pergi muka surat 17 pula. Okey. Susun aktiviti 2 iaitu susun manual cara membuat batik lukis kemudian baca. Okey, membuat batik lukis. Di dalam bilik pendidikan kesenian, terdapat manual tentang cara membuat batik lukis. Okey, langkah-langkah menghasilkan batik adalah seperti yang berikut. Okey, pertama sekali, awak boleh buka buku awak, buku aktiviti supaya gambar lebih jelas. Okey, pertama sekali, cikgu dah tulis jawapan kat sini siap-siap. Okey, pertama sekali awak kena lukis corak batik di atas kain putih. Cikgu nak lukis pakai apa? Okey, lukis pakai pensel je. Tapi kita tak lukis pekat, nanti susah nak padam. Okey, kemudian yang kedua, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Okey, canting dengan lilin cair untuk mencorakkan kain. Bukan dalam buat batik, kita bukan guna lilin yang tak ada, bila tak ada elektrik tu kita pakai lilin tu. Bukan, dia ada campuran dia. Okey, campuran dia yang tersendiri. Okey, kemudian dah buat canting, kita warnakan corak-corak. Dia menggunakan pewarna memang khas untuk mewarna batik. Kemudian nombor 3, 4. Rendam kain dalam larutan natrium silikat selama 4 jam untuk mengekalkan warnanya. Okey, kita rendam bagi warna tu meresap. Okey, supaya kalau kita basuh, warna tu tak tertanggal. Kemudian nombor 5. Basuh dan rebus kain untuk menghilangkan kesan lapisan lilin. Okey, nak bagi hilang kesan lilin tu, dia rebus. Kemudian yang keenam, jemur kain di tempat teduh untuk menjamin kualiti warna. Lepas awak dah basuh tu,
Awak bukan sidai dekat tempat yang betul-betul bawah cahaya matahari. Awak kena sidai di tempat yang teduh supaya mengekalkan warnanya. Okey? Okey, seterusnya kita pergi kepada muka surat 18. Aktiviti 3, pilih penggunaan kata yang tepat. Tulis semula ayat dengan jawapan yang betul. Tapak warisan dunia. Okey, ini surat. Surat kiriman. Surat kiriman. Dia bagi nama Imran bin Ismail. Nombor 303 Taman Setia 75450 Air Keroh, Melaka. 26 April 2021. Contoh. Menemui sahabatku Jason yang berada di Woodsland, Singapura. Semoga saudara dan keluarga sihat dan ceria. Okey, tarik nafas. Kita pergi perenggan yang seterusnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada saudara. Saudara panggilan untuk lelaki. Manakala saudari panggilan untuk perempuan. Ya. Kerana masih sudi berteman atau bersahabat dengan saya dalam email tempoh hari. Okey, ni sepatutnya huruf besar ya. Saudara menyatakan bahawa saudara mahu mengetahui perihal Bandaraya Melaka. Melaka diisytiharkan sebagai bandaraya bersejarah pada 15 April 1989. Pada 7 Julai 2008 pula, UNESCO mengiktiraf bandaraya tersebut sebagai tapak warisan dunia. Okey, muka surat yang sama, bahagian bawah. Minta maaf ni. Okey. Sejarah Kesultanan Melayu Melaka bermula dengan kedatangan para meswara yang memerintah pada tahun 1400 hingga 1424. Titik, nota. Okey. Nama Melaka, okey, judul ini kita pakai untuk nama buku. Okey. Nama Melaka diambil sempena nama pohon tempat para meswara berteduh. Okey, bawah pokok, okey. Berteduh daripada panas, dia duduk bawah pokok, berteduh, okey. Pada ketika itu, satu perkara pelik berlaku. Ni koma tak silap cikgu tadi pun koma. Iaitu seekor kancil putih telah menendang anjing raja. Kesultanan ini memerintah Melaka selama 10 tahun. Empayar Melaka mencapai kemuncak kuasanya semasa pemerintahan Sultan Mansur Shah dalam tempoh tersebut. Muncul nama-nama hebat seperti Tun Perak dan Han Tuah yang merupakan pahlawan besar ketika itu. Okay, pahlawan ni kita gunakan untuk dulu-dulu lah. Okay, prajurit ni fokus pada askar. Okay. Ayat yang tepat, lebih tepat prajurit ni untuk askar yang terkini lah. Pahlawan. Pahlawan ni yang berperang pada zaman-zaman dahulu. Okay. Okay. Besar ketika itu. Okay, sambung balik ya. Sekiranya saudara ingin mengetahui lebih mendalam tentang Melaka Bandaraya Bersejarah, saudara bolehlah melayari laman sesawang http://www.mbgovernment.my. Okey. Sekian, sahabatmu Imran. Okey. Okey, sekarang kita pergi kepada muka surat 20. Okey, aktiviti 4, bina ayat seruan berpandukan kata seru dan gambar. Okey, iaitu aktiviti dia pertandingan memasak kuih tradisional. Okey, Alia. Okey, tengok gambar ni, kita pilih kata seru. Okey, kata seru. Okey. Kita guna Syabas. Okey, pertama Syabas. Alia. Syabas Juliana. Awak berjaya mendapat tempat pertama. Julina. Okey, Julina ya. Julina, minta maaf cikgu bukan Juliana. Julina. Cikgu ulang balik ya. Syabas Julina. Awak berjaya mendapat tempat pertama. Titik nota. Ada titik ya. Sekejap, cikgu guna pen merah. Okey. Terima kasih Alia atas ucapan itu.
Okey, nombor 2 ni. Alia kata, kuih bingka ubi ini memang kegemaran saya. Nombor 2 ni jawapannya Juliana cakap apa? Tidak sangka pula kamu suka makan kuih ini. Kemudian, terusnya, nanti awak tak perlu tulis nombor ya. Ini cikgu nak bagi awak nampak je. Okey. Kemudian, Alia cakap apa? Wah, banyaknya hadiah yang kamu dapat. Julina cakap apa? Syukur kepada Tuhan. Okey, kemudian Alia. Saya memasak kuih bingka ubi kerana kuih tradisional ini disukai ramai. Oh, patutlah ramai orang merasa kuih bingka ini. Okey, kes seterusnya yang kelima, Alia. Amboi, cantiknya hiasan pada bingka ubi ini. Julina kata apa? Hiasan hidangan bingka ubi ini memang cantik. Nenek saya yang mengajarnya. Okey? Seterusnya, muka surat 21. Bina ayat perintah berdasarkan respon yang diberikan. Bubur pulut hitam. Alia sedang membantu ibunya memasak bubur pulut hitam. Juadah tradisional yang enak dinikmati pada waktu petang. Okey, respon dengan ayat permintaan. Dia bagi respon, awak kena buat ayat permintaan. Yang pertama, baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Apa yang ayat permintaan yang sesuai? Okey, Alia, tolong rebus pulut hitam. Alia pun cakap, baiklah ibu, saya akan merebus pulut hitam. Okey, yang kedua pula, dia bagi kat sini, ya ibu, saya akan memasukkan daun pandan. Ayat suruh maksudnya dia menyuruh. Kemudian masukkan daun pandan. Okey. Yang ketiga, baiklah ibu, nanti saya akan memasukkan santan cair dahulu. Ayat larangan dia. Jangan lupa masukkan santan cair dahulu. Ya, respon dia ini. Okey, seterusnya ini. Saya akan memasukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Ayat permintaan dia apa? Tolong masukkan garam, gula putih dan gula Melaka. Biarkannya hingga mendidih. Okey, seterusnya pula. Okey, respon dia. Saya akan memasukkan pula 1 cawan santan pekat. Ayat suruhan dia. Kemudian masukkan pula 1 cawan santan pekat. Dia ambil balik respon ni, dia jadikan ayat. Ayat apa? Contoh suruhan, permintaan, larangan. Okey, yang terakhir, dia bagi respon dia, baiklah saya akan menghidangkannya. Ayat silaannya, sila hidangkannya apabila telah masak. Okey, seterusnya muka surat 22. Aktiviti 6 iaitu bina ayat tanya menggunakan kata tanya dengan berpandukan maklumat daripada dialog Imran. Pameran seni kraft tradisional. Saya akan ke pameran seni kraft tradisional. Pameran ini berlangsung sepanjang bulan Jun. Pameran ini akan diadakan di Muzium Dunia Melayu Islam. Okay. Para pengunjung dikenakan bayaran masuk sebanyak RM2. Manakala murid-murid sekolah pula percuma. Objektif pameran ini adalah untuk menghargai seni kraft tradisional. Okey, kita kena, aktiviti dia bina ayat tanya. Bina ayat tanya. Berdasarkan, keterangan ataupun petikan yang diberi ni. Cikgu bacakan jawapan cikgu. Apa? Pertama, nanti awak tak tulis nombor ni, cikgu nak bagi awak nampak je. Tidak perlu tulis. Apa? Apakah nama pameran yang akan dihadiri Imran? Tengok balik. Pameran. Pameran. Soalan dia, apakah nama pameran yang akan dihadiri Imran? Jawapannya, pameran. Kita ambil balik dari sini. Pameran yang akan dihadiri Imran ialah pameran seni kraft tradisional. Ini contoh je cara jawab. Kemudian soalan dia, bilakah pameran itu akan diadakan? Bila? Pameran itu akan diadakan bila? Pada mana kat sini? Pameran ini berlangsung sepanjang bulan Jun. Awak boleh
Awak boleh masukkan kat sini. Ini soalan yang kita bina, okey? Bilakah pameran itu diadakan? Kemudian 3. Di manakah pameran itu akan diadakan? Di muzium. Apa tadi? Okey. Berapakah bayaran masuk ke pameran tersebut? Bayaran masuk ke pameran tersebut ialah sebanyak RM, berapa? Sebanyak RM2 Malaysia sahaja, manakala murid-murid sekolah secara percuma. Ini adalah contoh jawapan cikgu. Okey, kita belajar membuat ayat, membina ayat tanya. Okey. Okey, nombor 5 ni, siapa? Siapakah yang dibenarkan masuk secara percuma? Jawab je. Awak tulis kat sini. Siapa tu? Siapa orangnya yang dibenarkan masuk secara percuma? Kita ambil balik daripada petikan, daripada soalan. Okey, nombor 6 yang terakhir. Mengapakah pameran ini diadakan? Pameran ini diadakan kerana sebab apa? Okay, ini sebab apa? Okey. Ini cara menjawab soalan. Okey, aktiviti kita cuma bina soalan. Jangan awak tulis pula jawapan dekat bawah ni. Tak perlu. Cikgu cuma ajar macam mana kita nak jawab. Okey, cikgu rasa itu saja untuk tajuk kita pada hari ini, iaitu unit 15, indahnya seni dan budaya kita. Okey, sekian, terima kasih daripada cikgu. Cikgu minta maaf kalau ada kekurangan dari pihak cikgu. Semoga awak boleh faham, kamu semua boleh faham. Kalau ada sebarang persoalan atau pertanyaan, boleh komen di bawah ni. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Bye. Okay.